Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 di bawah kursus LMCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data Set 10 akan membentangkan bilangan kes penyakit denggi tahunan mengikut negeri dan pulau umur bagi tahun 2017. Demam denggi merupakan sejenis jangkitan virus disebabkan gigitan nyamuk Aedes. Terdapat 4 jenis virus yang menyebabkan demam denggi iaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4. Jika seseorang tinggal di kawasan yang populasi tinggi dengan demam denggi, maka berkemungkinan mereka akan dijangkiti lebih daripada sekali seumur hidup. Hal ini berlaku kerana kawasan tersebut adalah tidak bersih di mana sampah merata-rata di semua tempat termasuk di dalam longkang atau tempat takungan air tidak ditutup dengan betul ataupun kesedaran yang rendah tentang bahayanya demam denggi. Kebiasaannya, gejala-gejala yang dihadapi oleh pesakit selepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk adalah termasuk ruam, sakit kepala, sakit sendi, sakit biji mata, sakit tulang belakang, demam panas, berasa loya dan muntah-muntah. Oleh itu, rawatan khas bagi demam denggi masih tiada lagi, tetapi terdapat pelbagai cara untuk mencegah demam denggi. Di antaranya adalah bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Analisis menggunakan deskriptif berangka. Untuk menjawab objektif pertama, iaitu mengkaji statistik kes denggi dalam Malaysia pada tahun 2017 mengikut kumpulan umur yang mempunyai peratusan tertinggi dengan nilai 12.67% adalah kalangan individu berumur 20 hingga 24 tahun dengan jumlah catatan kes 10,621. Salah satu faktor yang menyebabkan golongan belia mencatat kes tertinggi adalah kerana risiko pendedahan kepada tapak pembinaan serta takungan air kerana gaya hidup belia yang segolongan besar tidak banyak meluangkan masa di rumah dan akhirnya memberikan ruang kepada nyamuk Aedes untuk membiak di persekitaran rumah. Manakala peratusan terendah iaitu 0.84% dengan 705 kes dicatat adalah dalam kalangan individu berumur dari 70 hingga 74 tahun. Ini dapat dijelaskan contohnya dari sudut imunisasi badan yang semakin merosot, akhirnya menyebabkan nutrisi dalam badan yang sikit tidak menjadi tumpuan bagi nyamuk Aedes untuk menularkan wabak ini. Seterusnya, objektif kedua ialah untuk mengenal pasti dan mentafsir bilangan kes penyakit denggi tahunan mengikut negeri bagi tahun 2017. Berdasarkan jadual 3 iaitu sukatan kecenderungan memusat mean, negeri Sarawak mencatat kekerapan yang paling tinggi berlakunya kes denggi dengan nilai mean 36.26. Nilai mean yang tinggi menunjukkan bahawa jurang nilai kekerapan kes antara kelas umur adalah besar dan terdapatnya penumpuan kepada sesetengah kumpulan umur. Antara punca adalah kerana faktor kebersihan yang tidak memuaskan di kawasan yang tertentu. Manakala kekerapan berlakunya kes denggi paling rendah adalah di negeri Selangor dengan nilai min 27.50. Jurang nilai kekerapan berlakunya kes antara kumpulan umur adalah tidak ketara di mana tiada penumpuan kumpulan umur untuk menjadi target penularan wabak denggi. Kemudian, berdasarkan jadual 3, nilai sisihan piawai serta varians juga diambil kira untuk menjelaskan lagi data yang sedia ada. Hal ini kerana nilai sisihan piawai serta varians yang rendah dapat menunjukkan data yang diperoleh adalah konsisten daripada nilai min serta taburan serakan tidak terlalu besar. Berdasarkan jadual 4 iaitu sukatan serakan yang menggunakan varians dan sisihan piawai, nilai sisihan piawai dari nilai min dan nilai varians adalah paling rendah di negeri Terengganu iaitu 17.07 dan 291.38.
Ini menggambarkan data adalah konsisten dan jurang kekerapan berlakunya kes mengikut kumpulan umur tidak ketara dan penularan wabak tidak tertumpu kepada sesetengah kumpulan umur. Manakala nilai sisihan piawai dari nilai mean dan nilai varians adalah paling tinggi di negeri Sarawak iaitu 19.85 dan 394.02. Data taburan serakan adalah tidak konsisten di mana terdapatnya jurang nilai kekerapan kes denggi antara kumpulan umur. Untuk menjawab objektif ketiga iaitu mengenal pasti hubungan antara kes denggi di Malaysia dengan kumpulan umur, Jadual 5 yang memaparkan bilangan kes denggi di Malaysia pada tahun 2017 berdasarkan kumpulan umur digunakan untuk mencari hubungan antara umur dengan denggi. Pekali Pearson digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara kumpulan umur dengan denggi. Berdasarkan analisis, pekali Pearson yang diperoleh adalah nilai negatif, iaitu negatif 0.77641. Menggambarkan hubungan korelasi adalah negatif di mana satu pemboleh ubah meningkat akan menyebabkan penurunan kepada pemboleh ubah yang lain. Nilai pekali korelasi Pearson yang diperoleh membuktikan bahawa apabila umur meningkat, bilangan kes denggi akan berkurang. Hal ini kerana dengan imunisasi badan yang semakin lemah, nutrisi badan menjadi semakin sikit dan tidak menjadi target utama bagi nyamuk Aedes. Selain itu, nilai P yang diperoleh adalah 0.000405 adalah lebih rendah daripada arah signifikasi 0.05 menunjukkan bahawa korelasi adalah signifikan. Keputusan analisis ini adalah bahawa korelasi adalah linear negatif sempurna dan dapat dilihat melalui taburan plot. Catatpai di sini adalah bagi peratusan kes penyakit demam denggi mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2017. Mengikut catatpai ini, kes penyakit demam denggi yang tertinggi adalah kumpulan umur 20 hingga 24 iaitu 13%. Manakala kes yang terendah pula adalah kumpulan umur 70 hingga 74 iaitu warga emas 0.84%. Objektif kedua bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap bilangan kes penyakit denggi tahunan mengikut negeri bagi tahun 2017. Jenis graf yang sesuai untuk pemvisualan data bagi objektif ini ialah carta bar kerana penyusunan data bagi kes denggi mengikut negeri dapat dikategorikan. Carta bar ini menggunakan rekod keseluruhan kes penyakit denggi mengikut negeri-negeri di Malaysia. Sebagai contoh, negeri Selangor merekodkan kes denggi paling tinggi iaitu sebanyak 40,290 kes, manakala kes paling rendah ialah di wilayah Persekutuan Labuan iaitu sebanyak 91 kes. Objektif ketiga dalam kajian ini menggunakan graf garis untuk memberi gambaran antara kaitan umur penduduk di setiap negeri dan juga kadar kes jangkitan denggi. Selain daripada menggunakan nilai pekali korelasi, hubungan antara kes jangkitan denggi dengan kumpulan umur, graf garis dapat membantu proses pemvisualan data. Hal ini kerana berdasarkan graf garis pada rajah 3, dapat dilihat pola peningkatan dan juga penurunan jangkitan denggi seiring dengan umur yang semakin bertambah. Seterusnya adalah poster. Poster ini adalah mengenai kes denggi di Malaysia pada tahun 2017. Poster ini menerangkan secara ringkas iaitu kes denggi mengikut kumpulan umur dan jumlah kes mengikut negeri serta hubungan kes denggi dengan kumpulan umur. Berdasarkan poster ini kami mengkaji berdasarkan objektif iaitu yang pertama, mengkaji statistik kes denggi dalam Malaysia pada tahun 2017 mengikut kumpulan umur, dan yang kedua, mengenal pasti dan mentafsir bilangan kes penyakit denggi tahunan mengikut negeri bagi tahun 2017, dan akhir sekali adalah mengenal pasti hubungan di antara kes denggi di Malaysia dengan kumpulan umur. Bagi objektif pertama, ia menunjukkan peratusan kes penyakit denggi mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2017. Ia mencatatkan bahawa umur 20 hingga ke 24 mencatatkan peratusan kes tertinggi iaitu sebanyak 12.7%.
Berdasarkan poster, objektif kedua ialah kes denggi tahunan di Malaysia mengikut negeri pada tahun 2017. Ia mencatat sebanyak 83,849 kes denggi yang direkodkan pada tahun 2017 di Selangor yang mencatatkan jumlah kes tertinggi sebanyak 54% dan diikuti oleh wilayah persekutuan Kuala Lumpur iaitu 10% dan Johor 9.5%. Di poster, objektif ketiga ialah mengkaji hubungan antara umur dan kes denggi di Malaysia. Berdasarkan serakan ini, kami boleh mengira nilai R yang menunjukkan nilai negatif iaitu negatif 0.7761. Ia menerangkan secara ringkas apabila umur meningkat, bilangan kes denggi berkurangan. Ia juga menunjukkan nilai P antara umur dan kes denggi ialah 0.0000405. Oleh kerana nilai P adalah lebih kecil daripada arah signifikan iaitu 0.025, korelasi adalah signifikan secara statistik. Akhir sekali kami menunjukkan bukti perbincangan pertama hingga kelima, iaitu perbincangan pertama kami melakukan sesi pengenalan serta penentuan tajuk kertas kerja. Yang kedua adalah laporan akhir projek dan perbincangan ketiga berkenaan poster, dan yang perbincangan keempat kami melakukan perbincangan video klip pembentangan, dan akhir sekali kami menyemak semua poster dan video klip pembentangan sebelum dihantar. Kami juga telah menunjukkan Google Drive kumpulan kami iaitu kumpulan 1 bagi semua ahli kami dan untuk rujukan pensyarah. Sekian, terima kasih.